وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله سمع الأرواح آبائنا وأمهاتنا والأجدادنا وجدات مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم ألف هذا الكتاب. الفاتحة. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Sambungan kitab Risalah Tauhid ke surat 18 dengan yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi fidran amin. Katanya yang kedua kan, bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada perbuatannya, yaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan makhluk yang baharu. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas bersalahan perbuatan yang baru. Kenapa? Dan perbuatan Tuhan tiada kerana perbuatan yang baru tidak memberi bekas. Kata di sini, berbeza perbuatan Tuhan dengan perbuatan yang baru. Kenapa? Sebab berbeza. Dia kata adapun perbuatan Tuhan itu memberi bekas, memberi kesan. Bersalahan yang baharu, yang baru tak beri kesan, kata dia. Tapi kita tengok tak pula, kita beri kesan. Tak jauh, jauh sakit kalau sakit tak? Sakit lah itu, memberi kesan. Macam mana kita nak terangkan benda tu kan? Beza dia kata Tuhan memberi kesan. Memberi kesan tu kesan ya. Makhluk jadi kita sekeh pula orang sakit, memberi kesan. Macam mana kita nak tahu orang kan kata benda baru tak beri kesan. Tidak memberi kesan. Kata-kata tu. Ataupun dengan bahasa lain, bukan sebab dia sebenarnya ada. Etikot tu kono. Faham macam tu hukum dia wajib. Ya. Itu etikot kita wajib macam tu. Ya. Sebagai contoh, kita kata jangan main api terbakar. Kesan dia terbakar kan. Api tu kesan dia boleh terbakar. Kita takut anak kita main api kan terbakar rumah. Takkah itu kita sebut memberi kesan? Jadi macam mana kita nak terangkan kepahaman bahawa bukan, bahkan salah kalau kita etikot api itu memberi kesan. Tapi kita takut jangan kata bakar kan. Jadi macam mana kita nak fahamkan akidah macam tu. Jadi kita kata dia tidak memberi kesan pada hakikatnya. Faham macam tu wajib ke? Ya, wajib. Jadi sebagai orang mukmin wajib kita beriktikad makhluk ini tidak memberi kesan sebenar dia. Itu maksud dia. Habis yang memberi kesan itu adalah Allah Ta'ala. Kita ada kita punya had dia. Sebab tu ada kita had dia. Had dia apa? Jadi kita guna bahasa apa lagi? Ulama dia guna bahasa semua yang berlaku pada makhluk itu adalah asbab. Kita kata asbab sahaja. Tapi yang sebenar dia, yang sebenar Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesan. Itu yang kita baca, yang kita beri faham kepada umat Islam. Itulah akidah ahli sunnah
wal jamaah. Tinggal lagi keyakinan itu berbeza-beza. Keyakinan itu berbeza-beza. Tapi kepahaman dia mesti kepahaman yang satu. Apa kepahaman dia? Kepahaman dia makhluk ini tidak memberi kesan pada hakikat dia. Cuba begitu. Habis dia memberi kesan hanya Allah Taala sahaja. Itu kepahaman tu kena kita tahu. Nak yakin tak yakin itu tak sama di antara satu yang lain. Tak sama. Tahu mesti tahu. Sebab atau percaya kena percaya, wajib percaya. Bermaksud kalau orang tak percaya, rosak akidah dia. Sebagai contoh, dia kata api ni ada kuasa membakar. Kita kata Allah Taala tak, dia kata api ni lah ada kuasa dia. Dah salah akidah tu. Akidah kita salah. Jadi kita meletakkan kuasa mutlak pada makhluk itu salah. Tak dapat orang tak ada siapa boleh nolong dah kata tu. Anda dia. Salah. Kadang orang takut hantu kan. Tak dapat dah. Ustaz dah hambui dah. Tak mahu dia ustaz mana tak dapat dah kuat dah. Kata dia. Ni lah etikot kita. Tak mahu dah dia tu. Dah Yasin lu. Tak mahu kuat hantu ni kata dia. Dia tak orang cakap yang tu. Kan dah lama kuasa akidah. Ada sah kuat hantu. Sihir ni kuat betul lah kata dia. Tu ustaz tu dah ambil. Tak mahu dah dia tu. Dah lah. Tikak salah. Maksudlah yang lain. Jadi etikot kita walaupun suatu memberi kesan kepada kita, tetap kita kata Allah Taala. Dengan etikot kita apa? Allah Taala itu semua itu datang ke izin Allah. Datang izin Allah. Tak hantu pun jangan main kata tu. Atas izin Allah. Jadi Allah Taala lebih kuat etikot kita. Jangan kita sangka tak repek dah. Soalnya seolah-olah Tuhan pun tak repek dah apa dah. Kan rosak kita. Kita mesti letak. Yo, katalah pula cerita hantu lah begini. Dah ke situ pun ya. Katalah orang tu kena seorang di sihir mesti ada etikot Allah Taala lebih berkuasa daripada dia. Ini tak sembuh-sembuh. Tuhan belum izin lagi dia sembuh. Tak apa. Puih ada bubek, etikot kena jaga. Sebenarnya setan dia bukan berjaya melemahkan kita dengan sihir tu. Itu bukan kejayaan dia. Itu bukan kejayaan dia. Kalaulah syaitan itu memberikan kesan bertubuh badan kita disebabkan sihir, itu bukan kejayaan dia. Sebab seseorang yang kena sihir itu tidak menyebabkan dia masuk neraka disebabkan sihir itu. Sihir perut dia sakit, sihir kepala dia sakit, terpaksa nak berjalan tak boleh. Sebab kena sihir. Dia sakit disebabkan sihir, itu tidak menyebabkan dia masuk neraka. Bahkan boleh menyebabkan dia masuk syurga dengan ujian tu. Jadi apakah sampai tujuan syaitan buat? Tak sampai. Sebenarnya dia nak rosakkan akidah kita tu. Akidah yang rosak itulah yang dia nak. Sebab tu syaitan tujuan dia bukan sesuatu yang kita dapat zahir ni. Tujuan nak hantar kita ke neraka. Terkadang dia biarkan kita dengan kuasa yang ada pada kita. Sehat, duit banyak. Tetapi dia berjaya. Sebab dah bawa orang ni menyeleweng, tinggalkan solat dan sebagainya. Yang paling setan suka akidah rosak lah. Akidah rosak yang paling disuka. Lebih disuka daripada tinggalkan sembahyang. Meninggalkan solat satu kejayaan bagi dia. Tapi kalau akidah rosak, itu lagi dia suka. Jadi bermaksud etikot kita tiada yang lebih berkuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku itu bukan kuasa makhluk, tapi hakikat dia izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yakin tak yakin itu tak sama di antara orang yang satu seorang dengan yang lain. Itu maksud dia
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dia menceritakan hakikat semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut juga dalam perbahasan bahawa dalam perbuatan makhluk itu adanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala bersama. Oh, payah nak faham tu. Payah nak faham. Tapi begitu keadaannya. Dan Al-Quran sebut. Al-Quran sebut apa ayat dia? Allah Ta'ala menyebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan Allah Ta'ala yang jadikan perbuatan kamu. Dalam satu ayat yang lain Tuhan mengatakan wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu membaling lembing itu ketika mana kamu membaling, tapi pada hakikatnya Tuhan yang membaling lembing tu. Itu maksud ayat Quran tu. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu membaling lembing ketika kamu membaling, tapi hakikatnya Allah Taala yang membaling lembing itu. Jadi ulama dia membahaskan satu tajuk yang besar. Nama tajuk itu af'alullah wa af'alul ibad, nama dia. Af'alullah wa af'alul ibad, perbuatan Allah, perbuatan hamba. Af'alullah af'alul ibad, perbuatan Allah, perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba itu juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu panjang perbahasan dia, panjang lebar perbahasan dia, sehingga Al-Imam Ahmad bin Idris, Sayyid Ahmad bin Idris, pengasas tarekat Ahmadiyah tu, dia ada satu kitab soal jawab, soalan yang pelik-pelik ya. Kitab dia, pasal belum ada orang terjemah kitab tu. Sayyid Ahmad bin Idris ditanya oleh yang murid bermacam-macam soalan. Di antara soalan yang ditanya, apakah hakikat af'alullah af'alul ibad? Wahai tuan guru, dia kata, tuan syekh, apakah hakikat perbuatan Allah, perbuatan hamba ni? Yang mana perbuatan hamba ini juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia panjang. Tidak akan faham kecuali orang yang diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh sekadar cerita macam tu saja. Mana kita berbuat sesuatu dan ianya juga perbuatan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah sesuatu yang kita nak bergerak, nak berjalan dengan izin Allah? Kita nak berjalan, kita nak pusing dengan izin Allah ke tidak? Kalau Tuhan tak izin, dapat tak kita bergerak? Yang kita nak ke kanan ni dengan izin Allah ke tidak? Dengan izin Allah. Kita yang berkehendak ke kanan. Kita nak paling kanan, kehendak kita tak? Tuhan izin, kita izin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan izin, boleh tak kita? Tak boleh. Jadi Allah, keizin daripada Allah Taala, maka kita bergerak. Dan izin Allah Taala itu juga kehendak dia juga. Sebab tu dalam Quran ada satu lagi ayat Allah Taala berkata, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah manusia berkehendak kecuali itu kehendak Allah. Kemudian kalau kita berbicara tentang takdir, baca takdir, Allah Ta'ala telah pun takdir semenjak azali. Bukankah ada hadis yang menceritakan bahawa manusia itu telah ditakdirkan Allah Ta'ala? Dan ada satu kitab, tak ingat pengarang dia, menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini, dan Tuhan dah bagi dah. Maka dalam riwayat itu mengatakan, Allah Subhanahu mengatakan, manusia aku jadikan ni haza lil jannah fala ubali wa haza lin nar fala ubali. Jadi surah hadis itu Allah Taala menjadikan manusia dalam alam arwah dahulu,
Maka Allah Ta'ala berkata, sebahagian mereka ini ke syurga, fala ubali, aku tak peduli. Wa hadza lin-nari fala ubali, sebahagian ini ke neraka, aku tak peduli. Bermaksud manusia ini memang ada yang akan ke syurga, memang ada yang ke neraka. Okay, soalan lagi. Sebahagian manusia akhirat nanti akan ke syurga, sebahagian manusia akhirat nanti akan ke neraka. Allah Ta'ala tahu tak siapa yang akan masuk syurga, siapa yang akan masuk neraka? Soalan. Allah Ta'ala tahu tak timbangan kita di akhirat nanti macam mana, borek tak borek? Tuhan tahu tak? Tuhan dah tahu ke belum? Tuhan dah tahu dah. Tuhan tahu tak apa yang akan berlaku di padang mahsyar nanti? Macam mana rupa dah? Tuhan tahu tak kita di padang mahsyar ni ke mana diam Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Kita dah baca dah ayat kursi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala tahu yang akan datang, tahu yang Allah Ta'ala tahu dekat mana kita mati, hari apa kita mati, Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Alam barzakh nanti kita bahagia sengsara, Tuhan dah tahu ke belum? Tuhan dah tahu dah. Jadi Tuhan yang dah tahu kita nanti ketika mana kita menti titian secara mustaqim tu, menggigil tak menggigil dan sebagainya, Tuhan tahu ke tidak? Keadaan yang akan berlaku pada diri kita, setiap pada kita, Tuhan tahu ke tidak? Tuhan dah tahu. Macam mana keadaan kematian kita, Tuhan dah tahu ke tidak? Husnul khatimah ke su'ul khatimah, Tuhan dah tahu ke tidak? Tuhan dah tahu ke belum? Tuhan dah tahu. Dan perkara yang Tuhan dah tahu itu, semenjak bila Tuhan tahu tu? Bulan peh pun dia tahu. Yang Tuhan dah tahu nasib kita di alam barzakh macam mana, di padang mahsyar, bagaimana rupa kita meniti sirat mustaqim, bagaimana siapa yang masuk syurga, siapa yang masuk neraka, Tuhan tahu ke belum? Ya, Tuhan tahu. Semenjak bila lah Tuhan tahu? Azali, Tuhan dah mengetahui. Dan azali yang Tuhan mengetahui, dia sekadar tahu saja ke? Siapa yang buat? Dia tahu saja ke? Dia kata sadu. Macam kita tahu ya. Oh, dan tahu dia tu, tapi kita tak ada kuasa nak menentukan. Saya tahu dia tu baik orang. Sekadar tahu saja. Allah Ta'ala tahu tu, bukankah dia yang menentukan? Masya Allah, Tuhan tahu dan dia telah menentukan. Sebab tu hadis itu sesuai dengan keadaan dia. Sebab tu ada hadis mengatakan, bila Tuhan jadikan manusia, hadza lil jannah fala ubali, sebahagian akan ke syurga, aku tak peduli. Wa hadza lin nari fala ubali, sebahagian aku tak peduli. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita tentang takdir. Maka Nabi mengatakan jaffal qalam. Nabi kata pen dah kering dah. Jaff ni kering. Nabi kata jaffal qalam, pen dah kering. Bermaksud pen dah selesai, dah berhenti menulis. Pen apa? Pen takdir. Qalam ni pen untuk takdir. Qalam untuk takdir kan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun Allah Ta'ala saja yang tahu maksud dia. Wal qalami, demi qalam, wa ma yasturun, dan sesuatu yang dia menulis. Qalam menulis apa? Qalam menulis takdir kita. Kan takdir kita dia telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ada dua, takdir muallaq, takdir mubram. Takdir yang tergantung dan takdir yang tak akan berubah-ubah dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ummul Kitab. Takdir yang tak berubah-ubah namanya Ummul Kitab, induk segala kitab. Perkataan tu dimasuk dalam khutbah nikah. Saya main lancar betul tu. Kenapa bab takdir masuk ke khutbah nikah, entahlah. Agak lepas ni mungkin bercorak, mungkin apa kat berlaku tu. Fahamlah takdir semenjak azali. Khutbah tu ada. Bagi saya baca apalah takdir masuk khutbah nikah ni.
Lepas tu sekat bab tu. Tak ada saya baca, nak copek nak balik. Tak ada saya baca takdir. Mula jadi imam tu saya baca semua tu kan. Ketahuilah Allah Ta'ala ada takdir yang tergantung, takdir yang apa, dan di sisi Allah ada induk segala kitab. Imam baca tak Encah tu tak bersana. Jadi takdir yang asal itu tidak berubah. Maka Nabi bersabda jaffal qalam, Nabi kata pen takdir telah berhenti menulis, bermaksud takdir manusia dah selesai, takdir kita dah selesai. Kemudian sahabat berkata, kalau begitu ya Rasulullah, kita serah sajalah, sebab sudah selesai. Itu yang orang Melayu peribahasa tu, rezeki secupak takkan segantang dia tu, gitu. Jadi kenapa tak bekerja? Rezeki secupak takkan segantang dia tu, dah dapat hari lepas. Salah faham tentang takdir tu. Kan? Kenapa lah tak tak ni lah takdir saya macam ni, tak mau rezeki secupak takkan segantang dia tu. Faham tu pada hakikat, pada satu segi betul, satu segi yang lain salah. Kadang orang salah faham tu dia serah pada takdir dia kan. Sebab tidak ada usaha untuk berubah. Jadi bila Nabi sebut macam tu, sahabat kata, kalau begitu ya Rasulullah, kami serah sajalah pada takdir. Maka Nabi sangkal, bukan begitu caranya, Nabi kata. Sebab kalau orang faham serah pada takdir, sebab takdir dah selesai, malah nak usaha-usaha lah. Takdir selesai, maka itu disebut membatalkan syariat. Membatalkan syariat. Sebab Allah Ta'ala beri kita akal, beri kita pelbagai perkara. Maka Nabi kata salah, bukan begitu cara memaham takdir. Ya takdir yang hakikat ya, Allah Ta'ala dah tulis siap-siap dah. Kita buat macam mana pun kita akan ikut takdir tu. Tapi cara faham Nabi kata bukan begitu maksud dia. Nabi kata seseorang itu akan mengikut takdirnya. Betul? Nabi mengatakan sekiranya seseorang itu dijadikan takdirnya baik, maka dia akan mudah buat baik. Nabi kata, maka akan memudahkan dia buat baik. Jadi kita tak tahu takdir kita. Jadi kita mau rubahlah apa saja kita nak ubah. Dan setiap perubahan yang kita nak ubah, semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kita nak buat, itu bukan takdir Allah Subhanahu wa taala semenjak azali. Kemudian segala tindak tanduk kita dipertanggungjawabkan di atas kita, bukan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo, kita kata sebagai contoh, orang tak beriman dan beriman. Salah tak orang tak beriman Allah Subhanahu wa taala? Salah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik ini dosa yang paling besar. Orang yang memilih Tuhan selain daripada Allah, salah ke tak salah? Salah. Orang yang menyembah lain daripada Allah, salah ke tak salah? Salah. Tetapi orang yang tidak beriman kepada Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memegang hidayat dia? Allah Taala sebut dalam Quran, bila Nabi diperintahkan berdakwah kepada manusia, Nabi berdakwah kepada manusia. Sebahagian beriman, sebahagian tak beriman. Nabi diperintahkan supaya berdakwah kepada manusia agar beriman kepada Allah SWT. Maka itu tugasan Nabi. Nabi berdakwah kepada orang. Maka sebahagian beriman, sebahagian tidak beriman. Bila sebahagian orang tidak menerima dakwah Nabi SAW, sehingga Nabi rasa sedih, kasihan belas Nabi kepada orang tak beriman tu besar kasihan belas dia. Nabi rasa sedih, dan sehingga Nabi rasa susah hati, dan Nabi sempit dada. Sebab Nabi nakkan sangat orang menerima hidayat, tapi orang tak nak terima. Sehingga ada ayat memujuk Nabi, ayat pujuk, wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Ada satu ayat pujukan daripada Allah. Allah Taala kata wala taku dhaiqim. Ya Muhammad, jangan engkau rasa sempit dada.
dengan kainah orang musyrikin itu. Jangan sampai engkau sempit dada. Wala taku fi dhaiqin mimma yanqul. Ya Muhammad, jangan sampai engkau susah hati, sempit dada disebabkan kainah orang musyrikin. Jadi maksud Nabi manusia. Ya. Nabi ini sifat dia yang Allah Ta'ala sebut, sifat Nabi ini haris. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Jadi Allah Ta'ala ceritakan Nabi itu, Nabi kita tu macam mana sifat dia? Azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu sifatnya azizun alaihi. Kalau bahasa Arab, azizun alaihi bermaksud Nabi sangat terkesan penderitaan umat dia. Itu maksud aziz. Azizun alaihi, Nabi itu sifatnya, Nabi kita ni apa sifat dia? Nabi ni sifatnya menghayati penderitaan umat dia dan merasai penderitaan umat dia. Sehingga dikatakan ulama, kalau ada umat yang menderita, hatta terkena dui sekalipun, Nabi menghayati penderitaan umat dia. Umat dia lapar, umat dia susah dunia dan akhirat, Nabi menghayati. Sebagaimana seorang ibu menghayati penderitaan anak dia. Kalau ibu yang menyayangi anak, dia menghayati penderitaan anak dia. Dia menghayati tak penderitaan anak dia? Menghayati sangat-sangat. Sampai tak dapat nak tengok anak sakit. Anak demam, dia tak tahan. Kalau dia demam, dia boleh tahan. Dia boleh tahan, sabar. Tapi kalau anak demam, dengar anak batuk, tak tahan dia dengar dia. Itu maksud azizun alaihi. Dia menderita dengan penderitaan orang lain. Kenapa isi ibu begitu kepada anak? Si ibu tadi mungkin kalau dia demam, dia boleh tahan. Tapi kalau anak dia demam, dia rasa. Sebab tu kadang-kadang biar dia pindah sakit anak tu kat dia. Sebab dia lebih tak tahan kalau anak dia sakit berbanding dia sakit. Kenapa si ibu sebegitu? Sebab cinta dia mendalam kepada anak dia itu. Ketahuilah, Nabi lebih cinta kepada kita, lebih seorang ibu cinta kepada anak dia. Kita yang tak tahu. Kita yang tak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu terkesan sangat perasaan dia, sesuatu yang mendatangkan susah kepada umat dia. Dan penderitaan itu duniawi wa ukhrawi. Bermaksud Nabi bukan tak tahu umat dia lapar dan sebagainya. Nabi tahu penderitaan tersebut. Nabi bukan tak tahu kesusahan yang dialami oleh Siti Fatimah, tak makan orang pagi. Nabi tahu. Nabi menghayati penderitaan itu, tahu. Tetapi Nabi lebih bimbangkan akhirat. Sebab Nabi punya pengetahuan ilmu dunia dan akhirat. Jadi Nabi lebih rasa bimbangkan sengsara kita di akhirat. Sebab tu Nabi biarkan kita sengsara di dunia, tak makan, susah. Ini lebih baik, sabar biar, berbanding dia sengsara akhirat. Nanti akhirat dia dapat kebaikan. Bukan bermaksud Nabi tak menghayati penderitaan umat di dunia. Nabi mengetahui umat dia tak makan, miskin dan sebagainya, Nabi tahu. Tetapi Nabi lebih suka penderitaan di dunia sebab mendapat kebahagiaan di akhirat. Sebab tu Nabi lebih bimbangkan akhirat berbanding dunia kita. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Nabi itu sifat dia harisun ni bersemangat. Harisun alaikum ni Nabi bersemangat. Nabi boleh berdakwah tu bersemangat. Kalau seorang guru mengajar tu semangat betul guru tu mengajar. Ya Allah, beria dia mengajar. Sebab apa? Dia bersemangat nak bagi faham anak murid tu. Faham tak? Faham? Belum lagi. Sahlah kau ni, kata dia. Dia beria benar. Anak murid, apa nak cari benar cikgu ni? Cikgu tu beria. Dia nak ambil guru cemerlang tu. Beria lah. Apa pula beria benar cikgu ni tu tahun ni? Kau sana nak ambil anugerah kau sana. Salah je ni anak kan. Jadi Nabi itu sifatnya harisun alaikum. Nabi bersungguh-sungguh, bermaksud Nabi itu bersungguh-sungguh nak bawa umat dia ke syurga. Sebagaimana syaitan bersungguh-sungguh nak bawa kita ke neraka. Jadi adillah, kita ada dua power. Satu power tak elok, nama dia syaitan. Satu power yang elok, nama dia Nabi kita SAW.
Dua-dua bersangatan. Syaitan bersangatan nak tarik kita ke syurga, ke neraka. Dia tak pernah putus asa. Kamu macam tu perangai syaitan. Kau boleh jangan bangun subuh. Tidur kita kan bagus. Bangun je dah. Relax lah tu, relax dulu. Lama. Bangun juga kita, kalau boleh tidur jangan bangun. Putus asa kau, bangun kita putus asa ke syaitan? Tak. Nak semayang dia cuba lewatkan. Datang je kita dekat masjid. Putus asa ke? Tak, ditarik. Sembayang kita, dimasuk lagi dan sebagainya. Sebab dia kata syaitan akan mengambil habuannya sebanyak mana boleh ambil, dia akan ambil. Dia tak macam kita amalan dah. Tak dapat. Kita nak 100 boleh tak dapat, amalan dah. Takat RM10 tak nak dah kita tu. Kalau dapat 100, takat RM30, amalan dah. Kata kita, syaitan tak dapat 100, 90, tak dapat 90, 80, tak dapat 2 pun dia ambil juga. Dia akan mengambil habuan daripada sebanyaknya. Bermaksud syaitan tu haris juga. Mana semangat juga dia. Jadi adil lah. Takkan semangat syaitan semangat mengajak ke syurga, Nabi kita tak apa nak semangat mengajak umat ke neraka. Kalau prinsip macam cikgu, payahlah. Cikgu ni apa kau lah, kata. Suruh buat tak buat, lantak kau lah jang. Yang penting gaji dia masuk. Kan? Tak semangat cikgu ni. Sekali dua suruh buat kerja rumah tak buat, kali kau sampai lantak kau lah. Nabi tidak sebegitu, masya-Allah. Nabi suruh umat dia taat. Alhamdulillah yang beriman, satu kejayaan bagi Nabi sallam. Yang beriman tak semua pula yang taat dan sebagainya. Akhirnya umat dia memilih untuk tidak taat. Apakah Nabi putus asa? Masya-Allah, semangatnya Nabi nak bawa kita ke syurga. Maka Nabi mohon kepada Allah syafaat. Syafaat ini bermaksud Nabi ni begitu bersangatan nak menyelamatkan kita. Dah kita dogil semua. Kita kalau orang dah dogil, ada nak nolong dah. Betul. Dogil dah. Bagilah dia markah sikit. Bagilah markah free lah kita kata. Tiba kita dah sorry dah suruh kerja rumah tidak. Tiba tak lulus dah. Orang minta markah 10, tambahlah markah 10. Dah, kita dah geram kan. Nabi disuruh umat dia taat sampai akhirat membawa amal yang tak banyak. Nabi berusaha nak menyelamatkan umat dia, maka Nabi membawa syafaat. Allah Subhanahu wa taala sediakan syafaat. Sebab dalam hadis menyebut Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 pilihan kepada Nabi kita. Apa pilihan dia? Sama ada sistem kota. Sistem kota dijamin separuh umat Nabi masuk syurga. Separuh. Atau Nabi pilih syafaat. Syafaat ni tak ada had dia. Atau dah suat separuh masuk syurga. Maka Nabi memilih syafaat. Jadi maksud yang disebut, undang-undang yang disebut, timbangan mizan itu yang baik masuk syurga. Itu undang-undang dia. Yang tak cukup amal masuk neraka. Itu undang dia. Tetapi Nabi ada satu lagi yang ada pada dia, syafaat. Nabi tolong dengan syafaat dia. Maka Nabi kan tolong. Sebab itu kalau syafaat ni dia orang yang malas beramal, habis. Tak nak beramal sebab tunggulah Nabi lebih syafaat ni kan. Tapi Nabi akan bermaksud Nabi ini sifat dia haris, bersangatan untuk membuat kebaikan, dan Nabi bersemangatnya dengan penuh hikmah. Kita semangat khidmat kita orang terlalu bona pula. Dah masuk bidang dakwah, semangat bona pula. Bila orang tak nak, dia marah pula dah. Dan sebagainya. Nabi semangat dengan penuh hikmah. Nabi semangat tapi hikmah. Ketika mana Nabi SAW bersangatan nak suruh kita melakukan satu amalan,
Kita memang tak dapat nak amal tu. Itu bersiwak setiap kali wudu, bersiwak setiap kali solat. Benda sunat. Tapi Nabi melihat besar fadilat dia, ya. Nabi sebut macam mana? Nabi menyebut laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ala kulli salati. Kata riwayat laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Nabi kata, kalaulah tak keberatan umat aku, kalaulah tidak memberatkan umat aku akan wajibkan dia siwak setiap kali berwudu. Satu riwayat Nabi kata, kalaulah tidak mendatangkan berat kepada umat aku wajibkan dia siwak setiap kali nak solat. Kenapa? Sebab Nabi bersangatan mengajak kita buat kebaikan. Sehingga bila Nabi inginkan kebaikan kepada orang dan orang tu tak terima, sehingga Nabi rasa susah hati. Ada orang sebagian tidak menerima dakwah, Nabi susah hati, sehingga Allah Ta'ala ceritakan hakikat yang sebenar. Maka apa Allah Ta'ala kata? Maka Tuhan kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Di sini kita nampak rahsia di sebalik apa yang berlaku kepada manusia. Maka Allah Ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, ya Muhammad, hendaklah engkau faham, engkau berdakwah, berdakwah di atas perintah apa? Berdakwah di atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah perintahkan Nabi, fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Perintah daripada siapa? Suruh berdakwah, perintah daripada Allah. Fasda' bima tu'mar, ya Muhammad, sebarkan dakwah. Sebarkan dakwah. Apa ni fasda' ni? Secara terang-terang sebarkan dakwah. Nabi menyebarkan dakwah. Tiba-tiba bila Nabi berdakwah, orang tak terima dakwah dia. Bila orang tak terima dakwah dia, apa Allah Ta'ala kata? Innaka la tahdi man ahbabta, ya Muhammad, hendaklah engkau faham, engkau tidak boleh beri hidayat kepada orang yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak boleh beri hidayat kepada orang yang engkau cintai. Ada setengah ahli tafsir mengatakan ia ditujukan kepada Abu Talib. Abu Talib adalah pak saudara yang Nabi cintai tapi tak beriman. Kata sebagian riwayat, sebagian ulama mengatakan Abu Talib beriman. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi hendaklah kau ketahui ya Muhammad, sesungguhnya Allah, walakinnallah, tetapi Allah yahdi, tetapi Allah lah yang akan beri hidayat kepada orang yang dia kehendaki. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang beri hidayat kepada orang yang siapa kehendaki? Siapa yang kehendaki? Allah kehendaki. Kalau kita kata Allah yang mengkehendaki, semenjak bila Tuhan mengkehendaki? Jadi yang hidayat ni kehendak siapa? Allah Ta'ala kan? Allah kehendak Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah Ta'ala yang beri hidayat kepada orang yang dia kehendaki. Yasha, dia kehendaki. Jadi di atas dunia ini orang mendapat hidayat di atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah orang tu yang berkehendak nak masuk Islam? Bukankah orang tu yang berkehendak nak beriman? Kita sendiri yang berkehendak nak beriman. Macam manalah kehendak Allah Ta'ala pula? Dapat kita fahamkan kehendak kita, kehendak Allah. Payah nak faham. Kita nak datang sembahyang, bukankah sembahyang itu hidayat? Kita nak baca Quran, bukankah Quran ini hidayat? Kita nak bersedekah, kita ingat nak bersedekah, bukankah sedekah itu hidayat? Kita nak baca Quran, kita nak solat, kita nak datang pondok Raudah. Siapa suruh datang
datang leh. Baik, banyak kebaikan kat pondok ni datang leh. Bulan 8 keluar leh. Hidayat dah tu, hidayat, dapat hidayat. Jadi kehendak kita ke kebaikan? Kehendak Allah. Jadi boleh kehendak Allah semenjak bilalah Tuhan hendak kita ni taat ni? Sejak bilakah Tuhan hendak kita beriman ni? Semenjak azali. Jadi masuk kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud apabila Allah Taala mengkehendaki seseorang masuk syurga, maka orang itu berkehendak untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berkehendak dia untuk taat, berkehendak dia buat amal ibadat. Ini bermaksud Allah Taala mengkehendaki dia masuk syurga, disiapkan persediaan di dunia lagi. Jadi tak betul lah orang beranggapan tak payah beramal, kalau Tuhan nak masuk kan masuk je. Tak betul. Jadi syurga ni kehendak Allah, betul. Kau nak masuk? Tak. Kalau Tuhan berkehendak orang masuk syurga, maka disiapkan persediaan di dunia lagi. Dia tak ada dia tak jadi masuk syurga tanpa persiapan, tak ada. Ya, Tuhan berkehendak orang masuk syurga, kehendak dia, betul? Jadi maksud kalau Tuhan berkehendak orang masuk syurga, maka di dunia lagi Allah Taala berkehendak orang tu beriman, orang tu taat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak orang tu masuk syurga Firdausil A'la di akhirat nanti. Maka kehendak tu bermula di dunia lagi. Maka di dunia juga amal dia adalah amal orang syurga Firdausil A'la. Itu maksud dia. Bukankah Allah Taala adil, sifat dia adil? Adil Allah SWT. Jadi walaupun Nabi tersebut, bila kamu minta syurga, mintalah syurga Firdausil A'la. Wa iza sa'altal jannah fas'al firdaus, Nabi kata. Bila kamu minta syurga, minta syurga Firdausil A'la. Sama ada kita minta syurga atau minta syurga Firdausil A'la. Jadi maksudnya bukan kita minta semata-mata. Macamlah orang minta kepada Allah Ta'ala dulu dalam peperiksaan, ya Allah dulu kat aku dalam peperiksaan, dulu ke peperiksaan, betul Allah dah tak baca. Contoh, tak baca tak, dah doa dah. Yasin 3 masjid baca Yasin. Air 3 jak dah minum dah kata. Lepas boleh tidur lah. Itu bukan tanda kejayaan. Tanda kejayaan bila kita berdoa untuk berjaya, Tuhan permudahkan jalan untuk berjaya. Itu tanda doa makbul. Itu tanda doa dia. Jadi ya Allah luluhkanlah lepas esok. Maka Tuhan rajin dia baca pula. Itu tanda dia. Itu tanda doa makbul. Tapi ya Allah doakanlah lepas tu Allah pantai main game lah dia betul. Tak baca kan? Dah doa ke lepas. Jadi itu. Macam tu juga syurga. Tak beramal ke? Dah gitu. Tak. Doa tu bila menunjukkan minta kita, maka adalah jalan dia. Macam kita minta duit, ya Allah murahkan rezeki, ya Allah murahkan rezeki, ya Allah dah minta dah. Lepas tu Allah. Tapi kau jawab dah, kau dah doa dah. Tanda dia dapat tak? Tanda dapat rezeki kita pun doa. Lagi doa tu mudah. Adalah syarikat Maudi pula. Ada tu aku mudah, adalah jalan-jalan dia. Begitu juga syurga Firdausil A'la kan. Minta. Jadi bila minta syurga, apa maksud minta syurga? Bukan minta saja. Jadi bila minta syurga, tanda-tanda makbul itu Tuhan permudahkan amal kita. Syukur dia beramal. Ini tanda doa makbul. Sebab tu ulama tasawuf dia memahamkan amal. Dia memahamkan kita amal, bukan tak beramal, tak, memahamkan kita amal. Jadi bila kita dah gaji beramal dan sebagainya, maka dalam tasawuf kita memahamkan bahawa semuanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi itu yang ulama bincang tentang perbuatan Allah, perbuatan hamba kan. Termasuk yang tak baik, bukankah Tuhan yang takdirkan itu. Hidayat kan Allah Taala kan hidayat kehendak dia. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Tuhan beri kepada orang yang dikehendaki. Di situlah ulama berbahas keadaan bagaimana manusia, kehendak Allah, kehendak makhluk,
Dan Allah Ta'ala dah sebut dah secara terang dalam Al-Quran. Kita faham situasi kita siapa, Allah Ta'ala siapa. Sebab tu Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, yang akan dipertanggungjawabkan adalah kamu wahai manusia. Manusia yang akan disoal oleh Allah, kenapa kau tak beriman? Tidakkah manusia akan ditanya di akhirat nanti, yang tak beriman, yang menyembah berhala, Tuhan tanya tak? Tuhan tanya. Boleh tak orang jawab? Boleh tak orang jawab guna ayat Quran tadi, bukankah kehendak engkau ya Allah? Orang tak beriman, orang yang menyembah selain daripada Allah SWT, satu dosa yang sangat besar. Boleh tak orang ni jawab di padang mahsyar, ya Allah, bukankah kehendak engkau ya Allah? Kan Tuhan kata walakin Allah yahdi man yasha. Boleh tak orang yang meninggalkan solat, orang yang mencuri, orang yang berzina, bila Tuhan tanya kenapa kau mencuri, kenapa kau berzina sebagainya, kau tak bagi hidayat ya Allah? Dalam Quran Tuhan dah bagi siap-siap dah. Kenyataan apa dia? Allah Ta'ala kata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tak ada seorang pun boleh tanya apa yang Tuhan buat. La yus'alu amma yaf'alu. Yaf'alu ni dhamir kepada Allah. Huwa dalam yaf'alu kembali kepada Allah. La yus'alu amma yaf'alu. Tak ada seorang pun boleh tanya apa yang Tuhan buat. Wa hum yus'alun. Mereka manusia yang akan ditanya apa dia buat. Kenapa kau menyembah selain daripada Allah? Kenapa kau tak sembahyang? Jawablah. Kenapa mencuri? Ya Allah, tak boleh orang tanya, ya Allah, kenapa kau takdirkan aku mencuri? Kenapa kau takdirkan aku tak sembahyang? Allah Ta'ala sebut juga, tak ada seorang pun yang boleh tahan tanya ke Allah Ta'ala. Jadi semua dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi kita, Allah Ta'ala berhujah. Hujah Allah Ta'ala, Masya Allah, tak mampu kita nak jawab. Jadi bermaksud kalau orang buat maksiat, maka Allah Ta'ala berikan kita akal. Allah Ta'ala berikan kita akal, dan Allah Ta'ala berikan kita kepahaman. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Ta'ala sebut inna hadainahu sabil, kami telah tunjukkan jalan. Mana manusia diberikan petunjuk jalan, jalan yang baik, jalan yang buruk. Imma syakiran wa imma kafura. Jadi kita diberikan kepahaman oleh Allah, ini jalan baik, ini jalan buruk. Maka kita pilih jalan buruk, maka dipersalahkan ke atas kita, sebab kita yang memilih jalan buruk tadi. Sehingga Allah Ta'ala tidak akan persalahkan kita di akhirat nanti. Sekiranya ada jalan yang buruk, kita tak tahu benda tu jalan buruk, kita ingat jalan baik, maka kita tidak berdosa. Contoh dia, kalau orang tak tahu arak tu haram, orang tak tahu arak tu haram, baru masuk Islam, dia ingat sama. Jadi salah ke tak salah? Tak salah, sebab dia tak tahu bahawa arak tu haram. Yang jadi berdosa bila? Yang jadi berdosa bila kita dah tahu arak tu haram, minum juga maka berdosa kita. Begitu juga solat. Bilakah kita berdosa meninggalkan solat? Bila kita dah tahu solat tu wajib. Kalau orang tu bermasuk Islam, ditinggal sembahyang subuh, contohnya, ataupun subuh boleh buat pukul 9 ke, buat pukul 9 dia tak tahu, ataupun sampai dia mati, sampai orang tu mati, di akhirat nanti subuh solat pukul 9, contohnya. Bila tanya kenapa solat, tak tahu pun kata dia, maka terlepeh dia. Sebab dia melakukan kesalahan tanpa tahu. Tetapi kita dah diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebelum hadis, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nabi kata, benda yang halal itu jelas, benda yang haram itu jelas. Tengah-tengah tu ada mustabihat, ada orang syubhat, tengah-tengah tu syubhat. Syubhat ni tak pasti. Nabi kata sebaik-baik dia tinggal betul syubhat ni. Jadi bermaksud kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh nak jawab di hadapan Allah. Allah Ta'ala bagi akal, Allah Ta'ala bagi kepahaman. Kesalahannya kita memilih sesuatu yang salah, itu sahaja. Tapi pada hakikat dia, kita kata
ianya juga ketentuan daripada Allah Subhanahu semenjak azali. Sebab tu para aulia illahi salihin, mereka mengatakan kami takut su'ul azali. Kalau orang takut su'ul khatimah, kita takut su'ul khatimah. Para ulama mengatakan kami takut su'ul azali. Kami takut takdir yang tak elok semenjak azali. Ya. Jadi sentiasalah kita doa pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan demi kebaikan. Sebab itu disebut di sini bahawa sesungguhnya perbezaan perbuatan Allah dengan yang baharu, perbuatan Allah memberi bekas bersalahan perbuatan yang baru, dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah perkakas dan kepada taulan, tiada mengambil faedah dari perbuatan dan hukumnya, dan lagi perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Itu Allah Ta'ala gunakan perantaraan, gunakan malaikat maut, gunakan malaikat Mikail untuk turunkan hujan. Macam mana? Bukan pada hakikatnya, ya, bukan pada hakikat, dan bukan Allah Ta'ala berhajat, tapi dengan hikmat yang tertentu. Yang kita sebut dahulu, bila Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi, Tuhan jadikan selama 6 hari 6 malam. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin. Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi ini selama 6 malam, 6 hari, Tuhan kata. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. 6 hari kagak aku 3 hari tak sampai ke? Jadi Allah Ta'ala menggunakan perkataan 6 hari. Apakah itu maksudnya? Tidak boleh faham macam tu. Jadi kenapa 6 hari? Allah Ta'ala nak jadikan 6 hari. Tapi bukan Tuhan berkehendak kepada itu. Tuhan dah tetapkan macam tu. Begitu juga mencabut nyawa. Allah tetapkan mencabut nyawa adalah malaikat maut. Bukan bermaksud Tuhan berkehendak memerlukan berhajat. Benar-benar kalau tak ada malaikat maut, tak berkuasa Tuhan. Tak boleh kita faham macam tu. Dan sehingga malaikat maut bila ditanya oleh seseorang, ada cerita malaikat maut, orang kagum dengan kuasa dia. Apa kata malaikat maut? Sesungguhnya kalau Tuhan tidak izinkan aku mencabut nyawa, hatta nyawa seekor semut pun aku tak mampu nak cabut. Ini kepahaman malaikat maut tentang kuasa yang ada pada dia. Bukan dia berbangga, tak ada. Dia ada kuasa mencabut nyawa orang. Tapi bila ditanya malaikat maut kata, aku tidak punya kuasa sebenarnya. Kuasa datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Tuhan tak bagi aku kuasa untuk mencabut nyawa, aku tak mampu mencabut nyawa seekor semut pun. Jadi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ada perkataan dalam Al-Quran, sesungguhnya ada perkataan dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut, dah masuk dah ni, ya. Ni bab mukhalafat ala hadis kan. Sebab ni 1,5 jam ni. Sesungguhnya ada perkataan dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut wajah Allah, muka Allah dan tangan Allah. Maka perkataan itu hendaklah kita i'tiqadkan sabit secara layak dengan Allah. Ni sikitlah, tak boleh 5 minit. Bila ada ayat tentang wajah Allah, tangan Allah, dalam Quran ada perkataan yadullah fawqa aydihim. Allah Ta'ala sebut tangan Allah. Bila ada ayat macam tu, dia kata bagaimana kita nak menghadapi ayat itu? Quran kata yadullah, tangan Allah. Tuhan kata wajah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bila kiamat semua binasa, yang kekal wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Bila ada ayat-ayat macam ni, macam mana cara kita menghadapi ayat ini? Dia kata i'tiqad. Hendaklah kita i'tiqadkan sabit. Bermaksud ayat itu kita percaya. Ayat itu kita tak tolak pun. Dalam Quran ada yadullah. Dalam Quran ada ayat wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika. Wajhu rabbika ada. Etikad kita ayat itu sabit ada, tapi secara yang layak dengan Allah, makna yang layak dengan Allah. Yadullah makna yang layak bagi Allah. Wajah Allah makna yang layak bagi Allah. Jangan kita kata yadullah, Tuhan ada tangan. Tangannya, tangan dia lain lah, tak macam tangan kita lah. Itu salah. Kita dah cuba memberikan makna pada ayat tu. Yang maha suci daripada berjisim, maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu, maka tiada mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Sampai situ dulu. Sebab tu semalam ulama Besar Al-Azhar, Syekh Usamah, dia bagi satu benda yang sangat jelas kepada orang yang keliru nak faham tentang akidah, tentang mazhab. Sehingga akidah, bila belajar akidah ni ada buku bukan belajar akidah daripada hadis Nabi. Tak boleh kita belajar akidah daripada hadis Nabi. Nak belajar akidah daripada buku akidah. Tak boleh kita baca akidah daripada hadis Nabi. Ini sebagian orang belajar akidah daripada hadis Nabi. Bila belajar hadis Nabi, terus dia faham sendiri. Lepas tu dia kata, kau nak pakai mana? Kau nak pakai hadis ke nak pakai kitab ulama ni? Maka kata-kata itu akan mengkelirukan orang awam-awam. Ni akidah ni hadis. Yang ni ulama. Orang awam kata tak elok juga pakai hadis lah. Sebenarnya dia salah. Sebenarnya yang sebenar dia, kita nak fahamkan hadis itu melalui ulama ni ke, ataupun kita nak fahamkan hadis itu melalui kepala otak gitu. Kepala otak dia. Sebenarnya orang tu nak fahamkan hadis melalui kepahaman dia. Maka dia fahamlah Allah Ta'ala tu sifat dia kadang-kala waktu malam dia turun ke bawah. Dah siang dah naik kereta, lepas tu duduk dekat arash dan sebagainya. Inilah akidah ahli hadis kata mereka. Semalam dia kata tak ada nama dia akidah ahli hadis, tidak ada nama dia mazhab ahli hadis. Dua tu dah habis KO dah. Tak ada nama dia mazhab ahli hadis, tak ada nama dia akidah ahli hadis, tak ada. Yang ada akidah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Yang ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan sebagainya. Daripada hadis tak boleh jadikan mazhab. Daripada hadis tak boleh kita jadikan akidah. Kenapa? Sebab kita tak faham. Maka akidah daripada apa yang disusun oleh ulama yang memahamkan Quran dan hadis. Itu maksudnya. Bukan kita tak rujuk Quran dan hadis, tak. Bila kita baca akidah sifat 20, bermaksudnya kita belajar akidah melalui kepahaman ulama yang faham dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kita tak tinggal Quran sunnah. Akidah kita melalui Quran dan sunnah. Mazhab kita Quran dan sunnah. Tapi kita memahamkan daripada ulama yang memahamkan perkara akidah. Jangan kita keliru dengan orang kata, kau nak pakai akidah Asy'ari ke nak pakai hadis? Mana lebih hebat, Nabi ke Imam Asy'ari? Keliru orang. Sebenarnya kita memahamkan akidah Quran dan sunnah itu melalui Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia datang daripada hadis juga, tapi melalui kepahaman yang betul ketika itu. Jadi mudah-mudahan kita dapat faham akidah kita, menambahkan faham kita. Dan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa saya cakap tawaran pergi ke Mesir Yaman. Saya buka